Itu tak ditokan ni biru. Tak tekan. Ni letak. Saya tengok dah jadi. Pusing eh. Okey Ustaz, insya-Allah. Kalau nak clear ke Ustaz? Okey lagi. Dekat sikit. Bang. Ya. Dia tu. Ha? Boleh lah. Tak apa lah. Ya. Ini cantik kan? Boleh. Ada tengah main kenapa Ustaz? Bateri. Tak apa ya. Nak pakai ni. Macam ni. Ha? Betul ni. Betul. Takut balik ni. Bola aku orang. Yang itu bawah itu. Betul ni. Betul eh? Betul. Enggak lah kau kan. Baik. InsyaAllah malam ni kita sambung kuliah fiqh. Baik, kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca Al-Quran ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Sadaqallahul azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta hakuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati fadil Tuan Imam kita, seterusnya yang dihormati juga yang Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, muslimin yang dimati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan diri syukur wa ta'ala
kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita nyambung kuliah kita. Dan kuliah kita malam ni ialah kuliah fiqh, fiqh minhaji yang dikarang oleh 3 orang pengarang. Pertama Dr. Mustafa Akin, kedua Dr. Mustafa Al-Bugha, dan yang ketiga Ali Al-Salbaji, yang diterjemahkan oleh Jawatan Mufti Negeri Sembilan. Baik, malam ni kita masuk tajuk aib. Aib yang dibolehkan fasah. Aib yang dibolehkan fasah perkahwinan. Baik, kita lihat tentang fasah nombor 1.0, fasah perkahwinan kerana aib. Fasah, apa dia fasah, tuan-tuan? Fasah ialah apabila seorang perempuan menuntut perceraian, kan? Fasah nikah, perempuan menuntut perceraian daripada pihak suami dia. Macam tu dikatakan fasah. Lelaki juga sebenarnya boleh jugalah menuntut fasah kalau seandainya terjadinya keaiban kepada pihak isteri dia, macam tu. Tapi kebiasaannya fasah ni lebih daripada pihak perempuan menuntut cerai daripada lelaki. Jaranglah orang kata lelaki itu menuntut cerai daripada perempuan. Biasanya lelaki dia minta talak lah, nak jatuhkan talak begitu. Dia nak pisah, minta berpisah. Okey. Tapi fasah ni sebenarnya lebih pada perempuan. Tapi tak salah juga kita menggunakan istilah fasah daripada pihak lelaki. Baik. Jadi fasah perkahwinan dengan aib. Aib yang dibolehkan fasah perkahwinan terbagi pada 2. Yang pertama, aib yang menghalang persetubuhan. Aib yang menghalang persetubuhan, seperti zakar terputus, al-jubbu. Istilahnya al-jubbu, zakar terputus. Yang kedua, mati pucuk. Mati pucuk, al-unnah. Al-unnah. Okey. Ini daripada pihak lelaki. Kemudian daripada pihak perempuan, faraj yang tersumbat oleh tulang. Faraj ataupun kemaluan yang tersumbat oleh tulang, istilahnya al-qarnu. Ataupun faraj yang tersumbat oleh daging, ar-radku. Ar-radku. Okey. Ini daripada pihak lelaki dan juga pihak perempuan. Kemudian ada lagi tambahan aib. Aib yang kedua adalah aib yang tidak menghalang persetubuhan, yang merupakan penyakit menjijikkan atau berbahaya yang tak mungkin diterima kecuali sanggup menghadapi mudaratnya, seperti penyakit kusta. Penyakit kusta. Penyakit kusta ni boleh berlaku pada lelaki dan juga perempuan. Kemudian penyakit sopak. Sopak juga boleh berlaku pada pihak suami dan juga pihak isteri. Dan yang ketiga, penyakit gila. Penyakit gila. Gila pun boleh berlaku antara pihak lelaki dan juga pihak perempuan, suami atau isteri lah. Tetapi yang dua tadi kan, yang mula-mula saya baca tadi, al-jubbu dengan al-unnah ni, zakat terputus ataupun mati pucuk untuk lelaki saja. Sedangkan al-qarnu wal radku, kemaluan yang tersumbat oleh tulang ataupun kemaluan yang tersumbat oleh daging, ini hanya pada pihak perempuan saja. Pihak perempuan saja. So maknanya pihak lelaki dan perempuan bergabung untuk kategori 3 penyakit tadi, kusta, sopak dan gila. Sedangkan yang 2 tadi asing. Ada untuk lelaki saja dan ada untuk perempuan saja. So maknanya kalau berlaku perkara-perkara tadi, pihak lelaki boleh menuntut untuk berpisah dengan isteri dia, daripada isteri dia. Okey. Tu kalau seandainya dia tak nak settle di mahkamah, dia boleh settle di luar mahkamah, terus jatuhkan talak macam tu kan. Kemudian pihak perempuan pun juga dia boleh menuntut fasah daripada pihak suaminya, tetapi bawalah perkara tadi ke mahkamah lah untuk dia menuntut fasah. Okey. Dan minta, nanti mahkamah mintalah dipanggillah suami dia, dan suaminya kena kata pengakuan sumpah menyatakan sama ada dia ada benda tu ataupun tak ada lah. So maknanya kalau ada benda tu, bolehlah mahkamah perintahkan supaya fasah lah, bercerai lah.
Okey, cuma cerai pasah ni cerai pasah berbeza dengan cerai talak. Macam saya sebutkan dahulu. Di mana kalau cerai secara talak, suami menjatuhkan talak, maknanya suami kalau seandainya nak kembali semula pada isterinya, dia boleh kembali semula pada isterinya dalam masa iddah. Maknanya perempuan tu boleh dirujuk dalam masa iddah. Kalau berlaku secara cerai talak satu pun talak dua kan. Tapi kalau cerai-cerai pasah ni tidak boleh dirujuk. Kalau isteri yang dah cerai tu masih bereddah, bekas suami tidak boleh merujuk isteri dia dalam masa iddah. Itu perbezaan antara pasah dengan cerai. Secara cerai talak satu ataupun talak dua. Baik. Kemudian cerai secara pasah juga dia termasuk dalam kategori talak bain sugro. Talak bain sugro. Talak bain dia ada dua. Okey. Pertama dia talak raj'i. Talak raj'i ni talak yang boleh dirujuk. Mana talak satu ataupun talak dua. Tetapi kemudian talak yang kedua ialah talak bain. Talak bain dia ada dua pula. Talak bain ada dua. Satu bain sugra dan juga yang kedua bain kubra. Okey, apakah beza bain sugra, bain kecil dengan bain besar kubra? Bain besar ini ialah apabila suami telah menceraikan isteri dengan talak 3. Dengan talak 3 itu namanya bain kubra. Sedangkan bain sugra ialah apabila berlaku perceraian secara pasah ataupun secara khulu'. Secara khulu' ataupun melalui pelantikan hakam. Pelantikan hakam. Okey, hakam menceraikan isteri dia, ceraikan kerana kuasa talak itu telah berpindah kepada wakil, kepada suami. Wakil suami, mana suami tadilah wakil suami itu, dan mana dinamakan sebagai hakam, dialah yang berkuasa untuk menjatuhkan talak. Kalau seandainya benda itu tak boleh nak selesaikan. Baik. Kemudian jenis aib suami isteri. Aib suami isteri terbagi pada 3 bahagi. Yang pertama, aib yang dihadapi oleh suami atau isteri, seperti kusta, sopak dan gila. Seseorang yang mendapati isterinya gila ataupun terkena penyakit kusta. Kusta ni istilah kita apa? Kanser. Bukan. Kusta. Kusta ataupun kanser pun, kita tambah kanser pun boleh kan. Kerana ada orang kadang tak suka isinya penyakit kanser. Betul tak? Ni termasuk dalam aib juga. Tapi yang disebut ni maknanya 3 benda saja. 3 benda saja. Tapi kalau seandainya kalau suami itu dapati isteri penyakit kusta, tak kanser, tak salah jugalah. Tak salah juga kalau dia menutup pasar. Ataupun suaminya kerana ada penyakit kanser, isteri tak boleh nak jaga akan suami dia kerana penyakit kanser kan. Dia boleh tuntut pasar lah tentu di mahkamah. Kalau mahkamah izinkan bolehlah. Kalau mahkamah tak izin tak boleh. Baik. Seseorang mendapati pasannya gila, kusta atau sopak, boleh mempasahkan perkahwinannya sama ada dia juga merabinya ataupun tidak. Hal ini adalah kerana seorang itu biasanya benci akan penyakit orang lain berbanding dengan dirinya sendiri. Biasanya manusia ni dia benci penyakit orang lain, sedangkan dia pun ada penyakit juga. Dia okey je, tapi bila orang kena penyakit, kamai lagi dia tak suka kan. Gitu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min Ghifar. Falamma udkhilat alaihi ra'a bi kashhiha bayadan faqala albisi siyabaki wa hal wal haqi bi ahliki wa qala li ahliha dalastum alayya. Hadis riwayat daripada Baihaqi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terima daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, telah meredha Allah Taala tentang keduanya.
Ada Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW tazawwaja imra'atan minal Ghifar, telah berkahwin dengan seorang perempuan daripada puak Ghifar. Nabi telah berkahwin dengan seorang perempuan daripada puak Ghifar. Falamma udkhila alaihi, maka tatkala perempuan Ghifar tadi dibawa masuk kepada baginda Nabi SAW, ra'a bikashfiha bayadan. Nabi terlihat akan tulang rusuknya itu berwarna putih atau sopak. Nabi terlihat sopak, sopak di rusuknya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, albisi siyabaki, pakai oleh kamu akan pakaian kamu, wal haqi bi ahlik, dan baliklah kepada ahli keluarga kamu. Faqala li aliha, maka berkatalah Nabi SAW kepada ahli keluarga perempuan tadi, dalastum alayya, kamu telah menyembunyikan aib dia. Kamu telah menyembunyikan aibnya. Kan? Ni nak menunjukkan pada kita bahawa kalau seandainya kita berkahwin dengan mana perempuan yang ada aib, kita boleh menceraikanlah perempuan tadi. Tapi kalau rasa tak nak ceraikan, sayang dengan dia, lawa kecantikan, tapi walaupun ada sopak ke apa ke, tapi masih cantik lagi. Ataupun perempuan albino kan, ada perempuan albino, kan dia kulit dia putihan kan, macam ular albino tu. Tiba-tiba tuan dijodohkan dalam gambar tunjuk lain. Cantik macam Siti Nurhaliza tengok dalam gambar tu, tapi bila betul-betul albino pula perempuan ni kan. Terpulang-pulang tuan-tuan lah, sama ada nak teruskan perkahwinan atau tidak. Kalau rasa tak nak teruskan perkahwinan, maka ceraikanlah dia. Macam tu. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi SAW. Okay. Semua menjadi persoalan di sini tuan-tuan. Kenapa Nabi tidak mengubatkan perempuan itu? Itu persoalannya. Boleh kata tidak seandainya Nabi SAW membacakan, meruqyahkan ayat tertentu ke, minta supaya kulit dia itu pulih seperti sedia kala. Boleh tak? Boleh sekali nak buat kan, kena buat macam tu. Tapi nak menunjukkan pada kita bahawa tentang hukum. So maknanya kalau seandainya kita berkahwin dengan mana-mana perempuan, tiba-tiba kita dapati ada kaitan perempuan tadi, bolehlah kita menceraikan dia. Kalau nak lah, kalau tak nak, teruslah perkahwinan tadi. Okay, dan ubatilah dia perempuan tadi kalau boleh diubatinya. Macam tu. Baik tuan-tuan. Kemudian menurut riwayat Imam Syafi'i daripada Umar bin Khattab bahawa dia pernah memisahkan pasangan suami isteri yang mengidap penyakit kusta, sopak dan juga gila. Kusta, sopak dan gila. Okay? Pernah Sayyidina Umar bin Khattab melakukan begitu. Kenapa? Kerana membawa keaiban kepada masing-masing lah. Sopak, kusta dan gila. Gila pun lagi teruk lah kan. Gila ni lagi parah lah kalau berbanding dengan kusta, sopak dan sebagainya. Kerana gila ni kita tahu lah, silap-silap suami dia cokit macam tu. Contohlah tuan sendirilah kahwin dengan seorang perempuan gila. Apa perasaan tuan-tuan? Senang tak hidup macam tu? Tenang tak? Kerana hidup berkahwin ni untuk kita mawaddah sakinah, sakinah mawaddah, kan, untuk ketenangan dan juga rasa kasih sayang sebagainya. Kalau isteri dah gila, adakah wujud kasih sayang? Asyik nak bercokik dengan dia je. Silap-silap kita tengah tidur, dia ambil pisau. Dipotong mula potong Kalau dipotongnya pergi dapur, potong timun dia masak tak apa, tapi lain dia dipotong parah je tuan-tuan. Itu kerana berkahwin dengan orang gila. So jangan berkahwin dengan orang gila. Tapi kalau seandainya perempuan tu gila disebabkan oleh sihir dan sebagainya, kalau tuan-tuan rasa nak ubatkanlah. Cubalah ubatkan. Kalau tak boleh nak ubatkan, itu sama macam satu bebanan yang berat lah. Terpaksa ditanggung kan. Yalah, malam-malam dia terpokit terlolong, tuan pun tak dapat nak tidur, tak lolak pun tak boleh. Asyik apa tu mengilai tengah-tengah malam je tu.
Dan kemudian hal ini tentulah berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW sebagaimana sabit dalam sebuah hadis sahih. Apa kata Nabi SAW dalam satu hadis? Firra minal majzum kama tafiru minal asad. Larilah kamu daripada orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada orang yang kena penyakit singa. Daripada singa. Sebagaimana kamu lari daripada singa, begitu juga umpamanya kita lari daripada orang yang kena penyakit kusta. Kemudian menurut Syafi'i rahimahullah ta'ala lagi dalam kitab Al-Um, kusta dan sopak menjangkiti pasangan dan hampir tiada seorang pun yang selesa bersetubuh dengan orang yang kena penyakit ini. Isteri kena penyakit kusta ataupun penyakit sopak, mungkin tuan-tuan pun tak selesa lah. Betul juga kalau seorang isteri tadi, suami dia kena penyakit kusta, penyakit sopak, isteri pun tak selesa dengan suami dia. Dia tak selesa. Suami gila, kan? Suami pemarah, pemengih lagi pula. Memang tak sesuai lah hidup macam tu. Ataupun contohnya anak tuan lah. Anak tuan perempuan kan? Anak tuan perempuan berkahwin dengan lelaki yang gila. Pening tak kepala tuan-tuan? Pening juga kan? Waktu dia berkahwin dengan anak kita, okey je. Nampak okey je. Budak lawa, handsome kan? Ada pekerjaan dan sebagainya. Waktu kahwin tu seminggu 2 minggu tu okey je, maintain lagi. Bila dah masuk minggu ketiga dah terpoket tengah malam dia. Macam tu. Itu pun dah risau kan. Ini menantu gila ni. Tak boleh dia buat macam ni. Okey. Kemudian ada lagi tuan-tuan, perkara-perkara lain lah yang dibolehkan pasah dalam pernikahan nanti. Nanti kita tengok kemudian lah. Kemudian 2.2, aib yang khusus bagi isteri seperti faraj yang tersumbat oleh tulang ataupun daging. Suami yang mendapati faraj ataupun kemaluan isterinya tertutup oleh tulang atau daging boleh mempasahkan perkahwinannya. Hal ini adalah kerana penyakit tersebut menghalang persetubuhan yang merupakan tujuan perkahwinan. Kan? Itu antara tujuan perkahwinan. Apa tujuan perkahwinan? Salah satunya ialah persetubuhan lah. Itu adalah satu kata tujuan perkahwinan. Banyak lagi sebenarnya tujuan perkahwinan ni. Separuh orang ni dia tahu tujuan perkahwinannya untuk duhul aja. Apa benda duhul? Bersetubuh. Kan, melepaskan nafsu seks. Itu saja yang dipikirkan. Tapi sebenarnya walaupun itu hukum asal daripada perkahwinan itu ialah untuk persetubuhan, tapi sebenarnya banyak lagi benda-benda lain lah. Sebab daripada perkahwinan itu salah satu ialah kerana niatnya kerana Allah. Kemudian kita nak menjaga maruah diri, tak? Menjaga agama kita, nak hindarkan diri daripada dosa dan juga maksiat. Itu adalah salah satu tujuan perkahwinan, untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengembangkan zuriat keturunan, menambahkan zuriat keturunan. Itu tak? Itu salah satu daripada sebab-sebab perkahwinan banyak. Tapi hukum asal daripada sebab perkahwinan itu ialah untuk duhul masih masuklah. Istilah inilah jima' ataupun persetubuhan antara suami isteri. Itulah antara sebab perkahwinan itu. Baik. Jadi kalau berlakunya ada pula tersumbat oleh sebabkan tulang atau daging, jadi pihak suami bolehlah orang kata menceraikan isteri ataupun pergi ke mahkamah, ceraikan di dalam mahkamah lah. Kerana cerai ni ada dua, satu cerai di luar mahkamah, satu cerai di dalam mahkamah. Kalau cerai di luar mahkamah kan boleh didenda. Minima pun tersilap saya maksima RM1,000. Kalau cerai di luar mahkamah, mana suami melepaskan cerai di luar mahkamah. Kalau cerai dalam mahkamah, itu tak ada denda lah macam tu. Kalau denda pun kita tak banyak lah macam tu. Baik. Kemudian aib yang khusus pada suami seperti zakar terputus atau mati pucuk. Isteri yang mendapati zakar suaminya telah terputus atau mati pucuk berhak mempasahkan perkahwinannya. Al-Mawardi menyatakan bahawa perkara tersebut disepakati ataupun ijma' oleh ulama. Hal ini adalah kerana aib tersebut menghalang maksud perkahwinan, sebagaimana aib di pihak isteri. Kerana tujuan perkahwinan semacam saya cakap tadi, asal-asal tujuan perkahwinan itu adalah persetubuhan.
Kalau alat dia tak ada, macam mana? Alat dia tak ada, ataupun alat dia tak boleh naik, tidur je kan. Tidur, suruh bangun tak nak bangun dia dah. Kan? Faham tak ni? Takkan tak faham kan? Suruh bangun tak nak bangun. Macam tu. Ambil bateri cas. Kau tengok tak dalam kartun dalam FB kan, dia orang buat kartun lah kan, sampaikan disebabkan kemaluan isteri suami tu tak naik, sampaikan isteri ni pergi ambil apa tu bateri kereta tu, sambung wire tu pada suami dia punya kan, untuk cas untuk cas benda tu tak naik juga. Macam tu. Ni nak gambarkan kepada kita lah bahawa alat itu memang tak berfungsi kan, tak naik gitu. Okey, kalau mau laku macam tu macam mana? Kalau mahkamah pun sebenarnya dia tak akan terus pasahkan dulu, tak terus serahkan. Mahkamah biasa bagi tempoh pada suami, pergilah berubat. Saya bagi kamu tempoh, contohnya kata 6 bulan. Okey, 6 bulan ni kau pergi berubat. Okey. Tapi dah lepas 6 bulan masih tak berubat lagi, maka mahkamah boleh perintah supaya berlakulah perceraian. Ya betul tak? Macam tu kan? So maknanya mahkamah pun tak adalah orang kata kejam macam tu. Hakim pun taklah kejam sangat. Dia bagilah tempoh dulu, pergilah berubat. Kalau dah bagi tempoh tak nak berubat macam tu ya, kan isteri pun bengang lah kan. Manalah dia boleh tahan macam tu. Macam tu. Kerana tujuan perkahwinan itu untuk keseronokan, mawaddah warahmah, untuk kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan, kesukaan dan sebagainya. Tapi ini tidak akan menung seseorang kan, menungnya seseorang tak boleh macam mana. Jadi dia mohon pasalah gitu. Okay, tuan-tuan. Jadi hal ini adalah aib tersebut menghalang maksud perkahwinan, sebagaimana aib yang berlaku di pihak isteri. Macam tu. Seperti kemaluan isteri tadi tersumbat dengan tulang ataupun dengan daging. Tapi kalau seandainya isteri tadi dia nak pergi, contoh pergi berubat, pergi buat operasi dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Pergilah buat pembedahan. Kan zaman sekarang boleh buat pembedahan kan. Tapi bayarlah buat pembedahan. Tapi maknanya mahkamah bagi tempoh lah pada isteri itu. Saya bagi tempoh kepada kamu ni, pergilah buat pembedahan. Dah buat pembedahan macam, tapi dah bagi tempoh tak nak buat pembedahan juga. So maknanya bolehlah perintah supaya berlakulah perceraian tadi. Baik. Kemudian aib selepas akad nikah. Aib dinyatakan sebelum ini jika berlaku selepas akad nikah. Aib ini dinyatakan sebelum di belakang tadi tuan-tuan. Benda ni berlaku selepas akad nikah. Kepada suami atau isteri, mereka tetap berhak untuk mempasahkan perkahwinan. Sama seperti aib sebelum perkahwinan. Sama ada dia berlaku sebelum persetubuhan ataupun selepas persetubuhan, atau sama ada menghalang persetubuhan seperti mati pucuk, atau tidak menghalangnya seperti gila. Bagaimanapun, mati pucuk yang berlaku selepas persetubuhan, kan, mati pucuk yang berlaku selepas persetubuhan menggugurkan hak isteri mempasah perkahwinan, kerana tujuan perkahwinan ialah mas kahwin dan persetubuhan telah disempurnakan sebelum daripada aib tersebut. Sebelum daripada aib tersebut. Ni mati pucuk yang berlaku selepas persetubuhan. Sebelum persetubuhan tu okey je, sihat. Bila dah berlaku persetubuhan, tiba-tiba berlaku mati pucuk kan. So dari segi mas kahwin ni macam mana? Mas kahwin kan tetap kena bayar lah, macam tu. Mana mas kahwin berhaklah diterima lah. Mana isteri berhak menerima mas kahwin. Kalau seandainya mas kahwin masa itu boleh bayar, mana isteri berhak menerima mas kahwin. Kenapa? Telah berlaku persetubuhan itu. Tapi kalau seandainya mati pucuk itu berlaku sebelum perkahwinan, sedangkan mas kahwin masih lagi belum dibayar, mas kahwin masih belum lagi dibayar, okey, masa itu tak perlulah bayar mas kahwin itu. Macam tu. Kerana berlakunya sebelum mati pucuk itu berlaku sebelum dibayar mas kahwin. Macam tu. Okey.
Kemudian ada tak tuan-tuan mas kahwin yang dibayar secara hutang? Pernah dengar tak? Hutang dikatakan. Ada tak? Dalam filem? Dulu ya ada. Okey, sebenarnya berlaku lagi itu. Ada? Berlaku ada. Kan? Saya yang menikahkan pasangan tersebut. Lelaki tersebut kan dia kata mas kahwinnya hutang sebanyak RM1,000 hutang. RM1,000 hutang. Tak tahulah bila nak bayar dia. Saya cakap dia ni bila nak bayar ni kan. Besok jangan tak bayar lah. Dah kahwin saya tak bayar. Ada 3 pasangan yang senikahkan hari tu. 3 pasangan, 2 pasangan ni tunai, 1 pasangan ni hutang RM1,000. Tapi dia tak ada hantaran, tak ada. Cincin dia bagi. Tapi dia punya mas kahwin dia RM1,000 hutang. Mungkin tak tahulah pihak pak mentua dia minta, dia tokat dia minta sembayang RM1,000, dia kena bagi dia RM1,000. Tapi hutang lah. Cuma masalahnya tuan-tuan, bila dilafaz dengan hutang, bila hutang kan apa tu dia punya sijil nikah tu, sijil nikah yang keluar itu nanti akan ditulis hutang juga. Dia akan tulis hutang. Itu dia punya implikasi dia. Kalau seandainya akan nikah, boleh sebab akan nikah tu hutang. Dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,000 hutang. Itu dia implikasinya. Kenapa? Kerana akad nikah tu sebut hutang. Sijil yang nikah yang keluar tu akan disebut hutang juga. Sampailah bila-bila, sampai ketua besok. Sampai ketua besok hutang juga. Macam tu. Yalah. Sebab dia ikut pada akad nikah tu. Tapi kalau seandainya dia beritahu pada kita, mana kalau seandainya sijil nikah tu belum keluar lagi, dia dah bayar. Kan contohnya dia nikah minggu lepas, kan? Kemudian minggu ni dia dah bayar. Sedangkan sijil nikah belum keluar lagi. Boleh kita tukar. Boleh tukar pada tunai. Tapi dia kena inform pada kita lah. Beritahu. Kalau dia tak beritahu, kita akan print hutang. Akan diguna pakai sampailah ketua besok. Itu dia punya implikasi dia kalau sebenarnya hutang tu. Yalah. Bebanan dia. Baik tuan-tuan. Kemudian aib yang boleh dirawat. Macam mana? Faraj atau kemaluan tersumbat oleh tulang atau daging yang boleh dirawat melalui pembedahan dengan persetujuan isteri, maka suami tidak lagi berhak memilih untuk mempasahkan perkahwinan tersebut. Suami yang isteri kata, "Ailah nanti yang berubatlah, pergi hospital, kan buat operation tu kan." Boleh. Jadi maknanya suami tak bolehlah meneruskan kehendak ni untuk mempasahkan atau menceraikan isteri dia. Macam tu. Begitu juga penyakit, gila, sopak dan kusta yang boleh dirawat melalui kaedah perubatan. Hal ini adalah kerana sebab yang membolehkan pasah telah gugur. Dia nak pergi, dia walaupun gila dia nak berubat. Ataupun ada juga orang ni digila sekejap. Pagi gila, petang tak gila. Malam dah gila balik. Pagi besok okey balik. Apa tu gila balik. Ni ada musim kan? Musim kejap gila, kejap tak gila kan? Kalau seandainya waktu dia tak gila tu, kan dia nak pergi berubat. Okey, tak ada masalah, pergilah berubat. Kalau orang gila 24 jam ni susah sikit. Kecuali kita tangkap, kita tambik dia. Tangkap ramai-ramai, tambikkan dia, lepas tu kita ubat kalau dia, kalau boleh ubatkan lah. Kalau tak boleh ubatkan, gila ni susah sikit lah nak ubat. Kan? Susah nak ubatkan penyakit gila ni. Kemudian sopak atau kusta boleh dirawat, pergilah rawat. Tapi kalau tak nak merawat juga, tak nak dirawat, jadi akhirnya boleh menyebabkan pasah perkahwinan. Kemudian hak wali mempasah perkahwinan. Wali bagi perempuan berhak mempasah perkahwinan jika mendapati aib pada suami wujud sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah jalankan, terbuka rahsia lah. Sebelum tu tak nampak rahsia dia.
Lepas tu terbuka rahsia yang bahawa bakal menantu dia ni dia ada aib dia. Alat dia tak berfungsi lah cerita. Ada pula laporan doktor macam-macam dapat kan. Macam tu. Okay. Wali bagi perempuan berhak memfasah perkahwinan jika mendapati aib pada suami wujud sebelum akad nikah. Sama ada perempuan itu bersetuju ataupun tak setuju. Sama ada anak dia perempuan tadi setuju tak setuju, suami berhak. Wali berhak. Hal ini disebabkan wali akan berasa malu dengan aib tersebut. Menantu dia contoh ada penyakit sopak, ataupun penantu ada penyakit kusta. Sebelum dia tak beritahu, tiba-tiba tahu. Ini boleh menjatuhkan maruah kan, menjatuhkan aib lah kepada pihak perempuan, pihak keluarga perempuan. Jadi maknanya ayah dia bolehlah minta supaya janganlah diteruskan perkahwinan itu, contoh kan. Itu. Bagaimanapun wali tidak berhak memfasah perkahwinan bagi yang berlaku selepas persetubuhan. Kalau dah berlaku perkahwinan, dah berkahwin kan, janganlah minta supaya dipasahkan perkahwinan itu. Wali tak ada hak pasahkan perkahwinan. Kecuali kalau anak perempuan dia sendiri mintalah nak pasah perkahwinan. Tapi kalau anak perempuan dia masih okey je dengan suami dia, wali dia sebut-sebut minta pasah perkahwinan, itu tak boleh. Tak boleh kan? Hal ini adalah kerana pada kebiasaan wali tidak berasa malu berbanding aib yang wujud sebelum perkahwinan. Dah kahwin dah berlaku persetubuhan kan. Kenapa nak minta supaya anak tu dipisahkan daripada suami dia? Takut nanti anak tu kata anak perempuan dia dah pregnant pula, dah mengandung kan. Macam mana pula bila berlaku perceraian? Baik, kemudian begitu juga wali tidak boleh memfasah perkahwinan bagi aib mati pucuk atau zakat yang terpotong semasa akad nikah. Waktu akad nikah baru tahu. Tapi malu pula kan. Malu pula. Hal ini adalah kerana kemudaratan itu khusus bagi isteri sedangkan dia meredainya. Wali tak boleh tak boleh memfasah perkahwinan bagi aib mati pucuk atau zakar yang terpotong semasa akad nikah. Hal ini adalah kerana kemudaratan itu khusus bagi isteri sedangkan dia meredainya. Isteri pun tak kisah je. Pada kebiasaan wali tidak merasa hina dengan keadaan tersebut. Mungkin kata boleh ubat dan sebagainya kan. Kahwin dah dulu, besar ubat dah. Dah cinta, orang dah cinta tak boleh buat apa dah kan. Kalau orang tu dah cinta. Tapi yalah, kalau cinta macam mana pun kadang-kadang perempuan ni ada juga. Contoh kalau sebelum tu isteri dia dapati bahawa bakal tunang dia tadi tunang dia bujang. Tunang dia laki kita kata dia bujang. Tapi waktu nak akan nikah dijalankan, tiba-tiba perempuan tadi tahu bahawa tunang dia tadi mempunyai isteri. Mempunyai isteri kan. So maknanya daripada nak dah jadi tak nak pula. Jadi daripada nak dah jadi tak nak. Boleh berlaku begitu. Kerana tak semua perempuan tu nak dimadu. Ada perempuan tak kisah pun. Disebabkan dah cinta dah sayang kan. Walaupun sebelum tu dia tahu bahawa tunang itu memang tak pernah kahwin. Tiba-tiba terbuka rahsia bahawa tunang tu masih ada isteri lagi. Dia pun tak kisah. Memadu pun tak apa dia rasa. Tu jalan je lah. Tapi tak semua perempuan nak macam tu. Tak semua perempuan nak macam tu. Tapi ada perempuan tak nak. Dia dapati bahawa tunang tadi ada seorang isteri lagi, dia tak nak. Malahan saya di pejabat agama pun ada juga kadang-kadang kan perempuan menelpon kita minta cek status bakal tunang. Ada telefon kita di pejabat agama minta nak tahu tentang status tunang dia status dia macam mana. Ada isteri atau tak ada isteri. Macam tu. Ada yang berlaku itu. Sebab dia tak nak dimadu. Baru ni pun ada satu kes orang lelaki-lelaki perempuan datang nak berkahwin lah. Tujuan nak berkahwin. Tetapi
yang perempuan tadi masih meragui bahawa yang lelaki ini masih dah bercerai dengan isteri dia ataupun belum bercerai. Dah bercerai ataupun belum bercerai dengan isteri dia. Kerana selepas suami dia ni dia orang Sarawak. Suami dia orang Sarawak, Sabah, Kota Kinabalu. So, ni bakal lelaki ni nak kahwin perempuan tadi. Lelaki ni, kan? Dia ni pernah berkahwin tahun 2007 kan. Pernah berkahwin di Sabah. Di Tawak, di Kota Kinabalu. Lepas berkahwin itu, mereka tak hidup bersama dengan isteri tadi. Dia pergi lelaki ni pergi Korea. Pergi bekerja di Korea. Okay? Bila balik daripada Korea, dia terputus hubungan dengan isteri tadi. Macam tu. Kan? Dan dia pernah memfailkan perceraian di satu mahkamah di Tawak silap. Pernah memfailkan perceraian mereka. Tetapi dia tidak hadir ke mahkamah dalam perceraian tadi. Tak hadir ke mahkamah. Kan? Dia kata dia pernah minta supaya abang dia cek di pejabat agama di Kota Kinabalu untuk memastikan bahawa dia ni ada atau tidak ikatan dia dengan bekas isteri dia dulu. Masih ada ke tak ikatan? Abang dia kata tak ada data, tidak ada maklumat. Tapi yang perempuan yang nak kahwin dengan dia ni, perempuan yang baru ni, perempuan yang nombor 2 ni yang nak kahwin dengan lelaki ni, kan, masih lagi meragui lah status bakal suami dia ni, sama ada dia ni masih ada suami, masih ada isteri ataupun tak ada isteri. Kan? Dia minta saya tolonglah macam mana. Saya terpaksa telefon ke Kota Kinabalu. Terpaksa telefon ke pejabat agama di Kota Kinabalu untuk mengetahui akan status lelaki ni. Sebab perempuan tadi nombor 2 dia kata dia tak nak bermadu dia. Dia tak nak jadi nombor 2. Kalau seandainya suami ini masih menjadi ada ikatan suami isteri lagi dengan wife dia dulu, dia kata dia tak mau meneruskan perkahwinan ni, dia kata. Gitu. Jadi saya telefonlah Kota Kinabalu. Dia orang cek semua, maklumat data semua dalam internet semua, dia dapati bahawa masih lagi ikatan suami isteri lelaki ini. Masih lagi ikatan. Belum berlaku perceraian lagi. Tapi bila tanya lelaki itu macam mana? Tak apa Ustaz, saya kena pergi sanalah settlekan. Pergilah sana, settlekan dulu dengan kamu punya wife dulu, sama ada nak masih hidup bersama ataupun tidak. Gitu. Kalau rasa tak nak hidup bersama, tak bercerai, so selesaikanlah di mahkamah. Kalau tidak, perempuan yang kamu nak bawa ni, dia kata dia tak nak menikah dengan kamu, gitu. Bincanglah secara baiklah, bincang secara baik. Baik. Kadang-kadang ialah tuan-tuan, kadang-kadang kami terpaksa menelpon ke pejabat agama lain. Kan? Di Kedah ke, di Kelantan, kadang kita terpaksa telefon. Kita nak tahu status macam mana, kan? Macam tu. Baik, kemudian aib yang boleh dirawat tadi. Kemudian wali tadi, kan? Bagaimanapun wali tidak berhak mempasah perkahwinan bagi aib yang berlaku selepas persetubuhan. Hal ini adalah kerana pada kebiasaannya wali tidak berasa malu berbanding aib yang wujud sebelum perkahwinan. Begitu juga wali tidak boleh mempasah perkahwinan bagi aib mati pucuk atau zakat yang terpotong semasa akad nikah. Hal ini adalah kerana kemudaratan itu khusus bagi isteri, sedangkan isteri meredainya. Yang mudarat itu ialah isteri saja. Mana ahli keluarga lain keluarga tak mudarat, yang mudarat isteri je lah. Isteri kata okey je, teruskan perkahwinan, teruskan. Tapi kalau macam aib contohnya bakal menantu tu nampak penyakit sopak dia, kan, penyakit kusta, kan, jadi dia akan boleh menyatukan aib lah, satu keluarga aib. Tapi kalau hanya sekadar mati pucuk je, kan, zakat terpotong,
Itu antara suami isteri itu aje lah. Yang tahu rahsia tadi. Tak nampak lah. Benda tu tak nampak pada orang ramai. Kalau menantu tu tiba-tiba datang dengan penyakit sopak dia, dengan baju pengantin, pagi dia pengantin tapi penyakit sopak. Sedangkan tetamu datang ni ramai ni kan. Tetamu, lah apalah pengantin lelaki penyakit sopak, malu lah kan. Orang pun mulalah bercakap-cakap pompai. Jadi akan menyatukan akhir pula bagi pihak lelakinya tu. Bagi pihak perempuan ya. Perempuan. Baik, kemudian tuan-tuan, pasah dilakukan dengan segera. 6.0. Pilihan mempasah perkahwinan dengan aib tersebut hendaklah dilakukan dengan segera. Hal ini adalah kerana pasah disebabkan aib. Suami isteri hendaklah segera menyatakan ketidakredaannya dengan membawa perkara itu ke mahkamah dengan menuntut pasah. Jadi kalau nak kata nak selesaikan benda tu, kena pergi mahkamah lah. Mungkin dekat pihak suami dia kata aku tak nak cerai, aku tak nak pisah, tapi isteri kata aku tak nak dengan kau lagi kan. Gitu. So jalan penyelesaiannya pergi ke mahkamah lah. Gitu. Jika seorang daripada pasangan itu mengetahui aib pasangannya tetapi mendiamkannya, maka gugurlah haknya untuk menuntut pasah. Jika seorang daripada pasangan tadi dia tahu aib pasangan dia tapi dia diam macam tu je, dia memendam rasa dia kan, dia diam macam tu je, monyok macam tu lah, maka gugurlah haknya untuk menuntut pasah. Ataupun dia redha je, dia tak kisah je, ada ke tak ada okey je kan, jadi sama je. Lainnya jika dia tidak mengetahui haknya itu, oleh itu hak menuntut pasah tersebut tidak gugur. Hak menuntut pasah tersebut tidak gugur. Okey. Kemudian kalau ikut pada enactment tuan-tuan, undang-undang keluarga Islam, sebenarnya ada lagi benda-benda lain lah yang boleh menuntut pasah. Apa dia tuan-tuan? Okey, antara lain ialah kalau ikut pada enactment undang-undang Islam, keluarga Islam di Negeri Sembilan 2003. Okey, antara lain yang boleh untuk pasah ialah bahawa tidak diketahui tempat di mana beradanya suami atau isteri selama tempoh lebih daripada 1 tahun. Bahawa tidak diketahui tempat di mana beradanya suami atau isteri selama lebih daripada 1 tahun, maka suami atau isteri boleh menuntut pasah di mahkamah. Tak tahu mana boleh baju hilang, menghilangkan diri kan. Ini kadang-kadang orang kata berpuluh tahun pun buat dia macam tu je. Ada tak ada sudah kan. Kan. Tapi bagi orang yang nakkan hak dia, nakkan bahagian dia kan, hak dia, mana dia sanggup kata tinggal seorang-seorang, apalagi kalau ada anak kan, ada 3-4 orang anak. Lepas tu kalau perempuan pula ada pula lelaki lain pula minat dengan dia kan, asyik orang kata datang kan, mengeneng-eneng macam tu kan, mana dia tahan kan. Tu suami pula tak balik-balik. Suami pula tak balik-balik. Lepas tu dah setahun pula tak balik tu. Yang lelaki ni pula sibuk datang kan, mengeneng macam tu. Tu mengeneng kan, tahu tak mengeneng ni? Macam tu. Gitu. Macam yang jantan kan. Pandai lah. Orang lama tu lebih daripada satu tahun boleh pergi mahkamah lah untuk mohon pasah. B, apabila suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 3 bulan. Selama tempoh 3 bulan bolehlah mohon pasah di mahkamah. Okey, kalau dah 4 bulan, tu cerai taklik pula. Sebab waktu suami akan nikahkan dia datang lepas taklik. Kalau seandainya saya meninggalkan isteri saya lebih daripada 4 bulan berturut-turut kan, bulan kata Qamariah, bukan bulan Hijrah. Hijrah bukan Qamariah bulan Islam, lebih daripada 4 bulan turut bolehlah tuntut cerai taklik lah. Tapi kalau sampai belum 4 bulan lagi, isteri hanya boleh mohon untuk pasah saja, pasah perkahwinan. Okey, kemudian C,
apabila suami atau isteri telah dihukum dengan hukuman penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih. Apabila suami atau isteri telah dihukum dengan hukuman pemenjaraan selama tempoh 3 tahun atau lebih, bolehlah mohon ke mahkamah. Memang dah tahan kan. Asyik masuk penjara kan, duduk penjara lah, lama lah tu. Sedangkan ada anak, ada tanggungan, sepaksa kena uruskan kan. Nak bayar sewa rumah lah, macam-macam, bayar kereta lah. Ini mana larat oleh isteri tadi. Biasanya berlaku ni pihak isteri lah. Biasanya menuntut pasal ni isteri, jarang lah suami menuntut pasal. Kemudian apabila suami atau isteri telah tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah kewajipan perkahwinan, ini nafkah batin, selama tempoh 1 tahun. Tidak menunaikan nafkah batin selama tempoh 1 tahun. Nafkah zahir bagi, duit bagi, tempat tinggal semua bagi, tapi nafkah batin tak ada. Ni pun tak boleh. Boleh juga menuntut pasal di mahkamah selama kalasan ini lebih daripada 1 tahun. Kemudian apabila suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian, dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah pun mati pucuk. Tu macam tadi lah, lambat mati pucuk. Suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian, maksudnya tak nak berubat. Mana suami tak nak berubat atau isteri tak nak berubat. Okey? Dan isteri tak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk. Otak nikah dulu tak tahu. Bila dah kahwin baru tahu. Macam tu. Kemudian F, bahawa suami atau isteri setelah gila selama tempoh 2 tahun. Okey, dalam kitab tadi dia tak sebut tempoh. Dalam enactment disebut tempoh. Bahawa suami atau isteri telah gila selama tempoh 2 tahun atau sedang mengidap penyakit kusta ataupun penyakit vitiligo. Apa benda penyakit vitiligo? Sama ada lebih kurang kan? Atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit. Penyakit kelamin pun boleh. Penyakit kelamin apa dia? HIV/AIDS kan? Boleh. Mana isteri atau suami boleh menuntut pasal di mahkamah. Jangan. Tapi kalau rasa tak nak, pulang masing-masing lah kan. Nak teruskan juga perkahwinan. Kemudian G, apabila isteri setelah dikahwinkan oleh wali mujbirnya, wali mujbir ialah ayah ataupun datuk, sebelum dia mencapai umur balik. Menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur 18 tahun dan dia belum disetubuhi oleh suaminya itu lagi. Kan? Maknanya perempuan tadi dia berkahwin pada umurnya belum balik lagi. Kemudian bila umur dia dah balik, dia tak nak teruskan perkahwinan tadi, sedangkan suami dia belum bersetubuh dengan dia. Kelantan itu dah cukup umur belum? Jadi sebelum mana belum umur, belum balik, sebelum dia mencapai umur balik lagi. Gitu. Kemudian G, apabila suami atau isteri menginayai isteri atau suami, iaitu antara lain ni ialah antara lain. Antara lain ialah pertama, lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan inayah. Dia pun boleh mohon pasal lah. Mana suami sering kan menyakitkan hati isteri, boleh memukul dan sebagainya kan. Begitu juga isteri juga. Isteri sering kata memukul suami. Isteri ni dia teli pinggang hitam kan, juara semua kan. Memang dia kuat belasah orang lah. Suami pula lombi macam tu kan. Suami kalau jalan-jalan tu pinjat sobut pun tak mati. Isteri pula macam singo dia punya garang itu. Sekali dia belasah dia punya suami itu, campak suami dia. Okey. Kalau macam tu suami boleh mohon pasal lah. Mahkamah. Cepat kata. Kemudian 2, berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat
atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak. Ni juga boleh mohon pasal. Seorang isteri contoh mendapati bahawa suami ni suka bergaul dengan orang jahat. Kaki-kaki pukul ni suami dia suka bergaul. Okay? Ataupun suami dia suka bergaul dengan orang dadah, suka macam tu. Walaupun suami tak salah dah pun, tapi dia suka buat macam tu. Boleh untuk mohon pasal ni mahkamah. Kemudian yang ketiga, memaksa isteri hidup secara lucah ataupun secara jadi pelacur. Suami memaksa isteri jadi pelacur, isteri boleh mohon pasal di mahkamah. Kemudian yang keempat, melupuskan harta isteri. Mana suami melupuskan harta isteri, atau isteri melupuskan harta suami, ataupun melarang isteri, mana suami melarang isteri ataupun isteri melarang suami, itu daripada menggunakan hak-haknya di sisi undang-undang terhadap harta. Mana suami tak berani nak gunakan harta dia. Kalau gunakan harta kan dimarah oleh isteri. Jangan pakai kereta tu, sedangkan yang kereta tu dia suami yang beli, tapi suami tak dibagi pakai kereta tu. Garang tak tentu arah kan. Kemudian yang kelima, menghalang isteri atau suami daripada menunaikan atau menjalankan tanggungjawabnya atau amalan agama dia. Tak bagi pula tunaikan amalan agama. Itu antaranya lah. Dan ada lagi ni, banyak ni. Banyak lah, kalau baca banyak lah. Tentang, cuba tengok dalam internet lah, tentang pasal enactment undang Islam tentang pasal enactment 50 pasal 53 tentang enactment undang Islam berkenaan dengan pasal. Sebenarnya pasal ni bukan hanya sekadar yang tadi aja, faktor-faktor tadi sebenarnya faktor lain pun. Suami kena penjara pun, maknanya isteri tadi boleh menuntut pasal di mahkamah macam tu. Okey. Kemudian 7.0, permohonan pasal perlu dikemukakan kepada hakim. Suami isteri tak boleh mempasah perkahwinan disebabkan aid tersebut bersendirian. Mereka mestilah membawa perkara itu ke mahkamah untuk pasah. Jika hakim mendapati aib itu benar-benar wujud, dia hendaklah mempasahkan perkahwinan tersebut. Mana hakim pun kena siasat jugalah. Takkan tiba-tiba je kan. Mesti pasah. Kita tengok dulu. Habis tentang wallahu alam. Ada lagi insya-Allah akan bersama lagi 8.0 dari. Baik, kalau ada soalan sebelum saya tutup, ada soalan? Tak ada? Okey, tak ada insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sariqa wa lam taqabbal miskan halalan barakatan katsira. Wa siyala fataya alimna wa lana qulubana bin nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana la rusulika wa la tuzina yaumil qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Finish.